Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'athir. Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Qala Allah fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa'anzir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'azabin alim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan tak kala orang-orang kafir musyrik berkata, jika benarlah Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad itu turun daripada sisimu, wahai Allah, maka timpakanlah hujan batu daripada langit terhadap kami, ataupun turunkan kepada kami azab yang pedih. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Kasih lagi dihormati Tuan Imam, Tuan Pengerusi, sah-sah pimpinan Surah Ad-Diniyah, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama-tama dan selamanya lah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya lah malam ni dapat kita berhimpun bersama-sama. Kita duduk sebentar dalam majlis ilmu, majlis yang penuh keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan ianya berkekalan sehinggalah kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Al-Anfal ayat 32. Asbabun nuzul turun ayat ni tuan-tuan, bila mana ada seorang kafir Quraisy di Mekah yang namanya An-Nadar Al-Haris. Dia ni daripada Bani Adar, Bani Abu Adar. Dia ni seorang yang terkenal di Mekah. Dia ni antara orang yang agak dikenali di Mekah, dan dia ni kaya. Kenapa? Sebab dia ni kaya pasal dia berniaga. Dan dia sebabkan dia berniaga ni lah dia banyak merantau sampai ke tanah jajahan Rom dan juga Parsi. Habis waktu tak? Main tak? Macam baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lalu satu hari bila dia balik daripada berniaga, puak-puak pimpinan kafir Quraisy datang bertemu dengan dia. Lalu dia kata, An-Nadar, Muhammad ni dah melampau dah. Muhammad ni sekarang dia sudah menyebarkan agama baru. Ni Muhammad ni, disebabkan dia ni lah sekarang ni habis dah. Di Mekah ni habis dah, pecah belah. Kalau sebelum dia datang, sebelum dia sebarkan agama baru ni, kita elok duduk dalam rukun aman dan damai. Tapi sejak dia buat kerja-kerja dakwah dia panggil dakwah. Kerja-kerja dakwah dia ni, dia kata, habis dah penduduk Mekah, semua dah pecah belah dah. Dah macam-macam parti dah muncul, payah nak bangkah masa pilihan raya besok. Itu saya tambah lah tuan-tuan. Kami dah try lah. Kami dah suruh Utbah bin Rabi'ah pergi pujuk ni, supaya dia berhentikan dia sebar Islam ni di Mekah. Tapi dia degil. Jadi kami nak minta tolong kau pula. Jadi kata An-Nadar, tak apa, baik aku buat. Tuan-tuan, apa yang dia buat? Bila mana Nabi SAW bacakan kisah-kisah daripada dalam Al-Quran, dia duduk sebelah Nabi SAW. Ni depan orang ramai lah orang Mekah dengar. Bila sekali Nabi SAW sebut ayat kisah-kisah dalam Al-Quran,
Dia duduk sebelah, dia kata kau tak usah dengar lah, Muhammad ni tak ada benda lain, membongak je dia, menipu je dia. Tak usah dah percayalah. Kalau setakat dia punya sembang ni macam mitos, dia kata orang dongeng-dongeng orang lama-lama. Aku berjalan ni sampai Parsi, sampai Rom, aku tahulah banyak lagi kisah-kisah yang aku boleh cerita. Kau setakat Muhammad cerita lah kan? Dia duduk sebelah Nabi SAW. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Lepas tu tuan-tuan, puak-puak ni bila dengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, dia tak beriman. Kalau jenis tak beriman terus. Allah Ta'ala rakam dalam surah Al-Mutaffifin ayat 13. Iza tutla alaihi ayatuna, bila mana dibacakan ayat-ayat kami. Tutla ni kata ulama tafsir bukan sekadar baca biasa, baca berulang-ulang baca. Tuan-tuan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran pada mereka, namun mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Malah apa mereka kata? Qala asatirun awalin. Dia kata tak lain, tak bukan inilah dongengan semata-mata. Asatirun ni makna mitos. Dia kata tak usah percayalah, Muhammad tu bohong, semua cerita-cerita dongeng dia bawa tu. Tuan-tuan, semakin dia kacau dakwah Nabi SAW, tuan-tuan, makin ramai pula orang datang dengan Nabi SAW berceramah, walaupun masa itu tak ada permit. Contoh itulah kan. Tengok-tengok dia kata tak jalan juga. Dia kata rasanya orang-orang Mekah ni datang ni nak dengar puisi, nak dengar syair. Sebab Al-Quran ni tuan-tuan, sastra dia tinggi. Dan kan Al-Quran ni kalam Allah SWT, dia bukan datang daripada manusia. Jadi tuan-tuan, zaman tu zaman sastra. Jadi kata An-Nadar Al-Haris, mungkin dia orang ni datang nak berhibur, nak dengar puisi dan syair. Jadi apa dia buat? Setiap kali Nabi SAW baca Al-Quran, dia bawa penari-penari, dia bawa penyanyi-penyanyi duduk sebelah Nabi SAW. Buat konon sebab nak hiburkan orang. Pasal dia kata orang dengar tentang Muhammad baca Quran ni nak dengar hiburan. Lalu dia pun buat hiburan, lawan Nabi SAW sebelah-sebelah. Habis dia bawa tu tuan-tuan, habis geng-geng basikil depan sogo yang joget macam Michael Jackson dekat Bukit Bintang, semua dia bawa, contoh itulah. Habis semua dia bawa. Tuan-tuan, semakin dia lawan Nabi SAW, semakin orang seronok nak dengar bacaan Nabi SAW, bacaan Al-Quran. Sebab saya sebut Al-Quran ni kalam Allah SWT, tuan-tuan. Tuan-tuan, An-Nadar Al-Haris ni lupa bahawa pemimpin kafir Quraisy juga, tuan-tuan, sembunyi-sembunyi pergi dengar Nabi SAW baca Quran. Tuan-tuan, Abu Jahal, Abu Sufyan, Al-Akhnas bin Syuraik, tuan-tuan, pernah satu hari, tuan-tuan, sebelum subuh, tuan-tuan, mereka datang dalam keadaan gelap, mereka pergi rumah Nabi SAW, tapi duduk di bucu yang berbeza. Seorang duduk kiri, seorang duduk kanan, seorang duduk belakang. Duduk dengar Nabi SAW baca Quran. Bila nak menjelang subuh dan nak cerah, mereka balik bertembung sesama mereka. Engkau buat apa ni? Engkau buat apa? Engkau macam tu. Akhirnya kata, ginilah aku datang ni dengan Muhammad baca Quran, sedap betul dia tu bacaan tu. Kan seronok dia, macam orang dengar burung lah, tuan-tuan. Orang pergi ikutan dengarkan burung tak? Burung dia boleh tongkat burung motor tu menyangkung atas motor, mitik elio. Tak mitik elio. Dengar burung. Allahu Akbar. Macam tu kan dia. Tapi dia kata kau jangan sembang dengan orang lain, kita cerita sini habis sini. Mana simpan rahsia. Tuan-tuan. Jadi kali kedua pun, cara kedua pun tak kesan. Lalu An-Nadar Al-Haris duduk menung, fikir macam mana cara nak lawan dakwah Nabi SAW. Akhirnya dengan nasihat pimpinan kafir Quraisy, tuan-tuan, dia keluar daripada Mekah, cari jalan macam mana nak lawan Nabi SAW. Tuan-tuan bayangkan, sanggup keluar, tinggal niaga, tinggal apa, keluar daripada Mekah, cari jalan macam mana nak lawan Nabi SAW. Tuan-tuan, nak cerita dengan kita, nak buat dosa ni bukan mudah, tuan-tuan, susah. Sedangkan nak buat pahala ni senang, tapi tak ramai orang boleh buat. Tuan-tuan tengok, kalau kita tengok sekarang kan, orang nak pergi kelab malam, tuan-tuan, nak pergi kelab malam kan susah tu. Dengan nak pakai baju hebat-hebat, nak kena pakai rambut kena setting kan, pakai jam mahal-mahal, kasut pun hebat-hebat, kereta tak boleh pergi, tak semua tua tak boleh pergi kan, pergi kelab malam. Mesti pakai kereta hebat-hebat baru boleh pergi kelab malam kan, nampak gaya tu dengan minyak wangi apa semua kan. Tuan-tuan, pergi kelab malam nak buat maksiat, tuan-tuan, pergi kelab malam, tuan-tuan, confirm buat maksiat. Tuan-tuan pernah dengar kelab malam baca kitab hikmah? Tak ada kan? Tak ada, tuan-tuan, mesti buat maksiat. Berbanding nak ceritanya susah, berbanding dengan orang yang datang surau masjid. Tuan-tuan pergi surau masjid, mana dia pakai baju hebat-hebat? Tak ada, biasa-biasa je. Kadang orang dalam pun tak pakai. Contoh itulah kan. Nak cerita, nak buat
nak buat pahala mudah, tapi tak ramai boleh buat. Sedangkan nak buat dosa ni susah, tapi ramai orang berebut nak buat dosa. Contoh juga dengan An-Nadar Al-Haris. Dia sanggup keluar daripada Mekah, cari jalan macam mana nak lawan Nabi SAW. Dan dia keluar tuan-tuan bersama dengan Uqbah bin Abu Mu'aid. Uqbah bin Abu Mu'aid, kalau kita buka tafsir Ibnu Hisham, dia ni lah yang menemankan An-Nadar Al-Haris pergi cari jalan. Tuan-tuan, Uqbah bin Abu Mu'aid ni adalah orang yang paling jahat di kalangan paling jahat. Tuan-tuan, dia pernah jerut leher Nabi SAW ni daripada belakang dengan kain, terangkat kaki Nabi SAW. Sampai orang Mekah kata, apabila Muhammad mati, hari mati Muhammad mati. Sampailah Abu Bakar As-Siddiq datang, tepuk bahu dia, katakan dengan dia, takkanlah kamu nak membunuh seseorang yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan dia. Baru dia lepaskan Nabi SAW, jatuh terduduk tuan Nabi SAW. Malah dia inilah yang bertanggungjawab, ambil perut-perut unta yang busuk, letak longgok di belakang Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sedang semayang depan Kaabah. Tuan-tuan, dalam sirah Ibn Hisham, tuan-tuan, ketika mana Nabi SAW sedang semayang depan Kaabah, sampai Abu Jahal and again. Lalu bila tengok Nabi SAW tengah semayang, mereka cabar di antara satu sama lain. Siapa berani buat Muhammad? Kau berani buat? Kau berani, cabar. Akhirnya Utbah bin Abu Mu'aid, tuan-tuan, dia pergi ambil perut unta. Kebetulan 5 hari sebelum tu ada orang sembelih unta di tepi Kaabah. Lalu dia ambil perut unta yang busuk ni, dia longgok di belakang Nabi SAW ketika mana Nabi SAW sedang sujud. Dan Nabi SAW, tuan-tuan, tak angkat kepala baginda yang mulia, terus duduk dalam keadaan sujud. Tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, aku ada ketika tu kejadian tu, tapi aku tak mampu buat apa-apa kerana Islam lemah. Sehinggalah ada seorang beritahu dengan Fatimah. Tuan-tuan, Fatimah datang daripada rumah Nabi SAW, anak Nabi SAW ni datang. Lalu dialihkan perut-perut unta yang busuk ni. Barulah, tuan-tuan, Nabi SAW angkat kepala baginda yang mulia. Fatimah ni pun kalau kita baca sirah, sebelum dia balik, dia kona dulu pergi maki Abu Jahal, rapat. Berani nak cerita Fatimah, walaupun tuan-tuan, dia budak masa tu. Dan Nabi SAW habis semaya, Nabi SAW pun angkat tangan berdoa kepada Allah SWT. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, kau hancurkanlah Quraisy. 3 kali Nabi SAW ulang doa tu, tuan-tuan. Sedangkan Nabi SAW sendiri bangsa Quraisy. Salah tak doakan kehancuran bangsa sendiri? Tak salah. Nabi SAW doa. Cuma biarlah patuh badan. Boleh doa dengan syarat melampau batas. Dah terlampau lebih sangat, melampau batas sangat, baru doa. Tuan, jangan baru lompat pati dah doa. Jangan, kan? Contoh. Kita marah pula orang tak? Contoh. Nabi SAW ulang 3 kali, Allahumma alaika bi Quraisy. Kemudian betul Nabi SAW sambung doa, Allahumma alaika bi Abi Jahlin. Ya Allah, kau hancurkan Abu Jahal, kau hancurkan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Kalaf, Al-Walid Al-Mughirah, Utbah bin Abu Mu'aid. Kata periwayat hadis, Nabi SAW sebut 7 orang. Seorang ni aku lupa siapa nama dia. Dan ke-7 yang Nabi SAW doakan kehancuran ni, mati dalam perang Badar tak lama lepas tu. Allahu Akbar. Ni Uqbah bin Abu Mu'aid lah, dia pergi menemankan An-Nadar Al-Haris. Lalu sampai di Yathrib, nama-nama Madinah, tuan-tuan, bertemu dengan seorang pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi dia kata, senang je, kau nak kalahkan Muhammad mudah je. Kau tanya dia 3 soalan. Confirm dia tak boleh jawab. Seronok An-Nadar Al-Haris ni dapat tahu. Lalu dia balik ke Mekah. Sampai di Mekah, dia panggil seluruh penduduk Mekah berhimpun depan Kaabah. Lalu dia panggil Nabi SAW. Dia kata, wahai Muhammad, ni ramai di depan. Dia buat debat perdana, tuan. Live tu NTV7, Astro Awani, semua ada tu dipanggil. Itu contoh itulah, kan. Lalu kata An-Nadar Al-Haris, kalau benar kamu ni Nabi, kamu ni pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala, ada 3 soalan, kau jawab, tolong jawab 3 soalan. Jawab Nabi SAW, silakan. Yang pertama, ceritakan kepada kami kisah pemuda yang melarikan diri kerana nak menyelamatkan akidah. Jawab Nabi SAW, itulah dia pemuda Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Lalu dibacakan daripada surah Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Baik, soalan kedua,
siapakah raja yang mempunyai kekuasaan timur sampai ke barat? Jawab Nabi SAW, itulah di Iskandar Zulkarnain. Lalu dibacakan daripada surah Al-Kahfi ayat 83 sehingga ayat 101. Dah tentu arah anda dan arah ni tuan-tuan. Kan? Allah Akbar. Ni orang Mekah ramai ni, tengok ni. Dia kata, Nabi, Helif nak tanya kau, ceritakan kepada kami hakikat roh. Jawab Nabi SAW, roh ni urusan Tuhan aku. Lalu dibacakan daripada surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Bila ditanyakan kepada kamu tentang roh, wahai Muhammad, katakan kepada mereka bahawa roh ni urusan Tuhan dan kamu tidak diberikan ilmu yang ini berkenaan dengan roh melainkan hanya sedikit saja. Tuan-tuan, bersorak orang Mekah dengan malu An-Nadar Al-Haris. Dia ni jenis ada nama, tuan-tuan, orang kenal dengan dia. Malu dia. Dia padam muka balik rumah tak boleh tidur, fikir cara macam mana celaka tu Muhammad tu kan. Marah dia. Kan? Fikir macam mana nak kalah. Malu ni tadi ni, malu depan orang Mekah. Tuan-tuan, biasalah kalah mesti kena ejek ni. Confirm ya. Kan? Tengok kalah bola kan dia macam ejek tu. Dan bila menang semua sanjung kan. Dan kalah kamu tunggulah. Kan? Macam tu anda dah fikir. Akhirnya tuan-tuan, dia nekat. Dia panggil balik seluruh penduduk Mekah, himpun depan Kaabah, dia panggil Nabi SAW. Lalu dia cabar Nabi SAW, dia panggil mubahalah. Cabar Nabi, lalu Allah SWT rakam dalam surah Al-Anfal ayat 32. Dia jawab, dia cakap depan Nabi SAW. Wa iz qalu, lalu berkatalah, tak kala orang-orang kafir musyrik berkata, An-Nadar Al-Haris ni, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indik. Kalau benarlah Al-Quran yang diturunkan, yang dibawa oleh Muhammad diturun daripada sisimu, wahai Allah, fa'antir alaina hijaratan minas sama', turunkan hujan batu timpa pada kami. Turunkan hujan batu daripada langit, timpa kami. Kalau tak turun hujan batu pun, awiqtina bi'azabin alim, turunkan azab yang pedih. Tuan, nekat, gamble. Kalau turun azab, nasib. Tak turun, dia menang, dia betul. Ni nak bersihkan nama ni. Jadi orang sombong. Bukan dia nak beriman dengan Allah SWT, tak. Lawan Nabi SAW, cabar Nabi SAW, cabar Allah SWT. Lepas tu kita kalau tak ada kerja, tuan, agak-agak boring hidup ni, jangan cabar Allah SWT, pergi cabut rumput, alihkan dahan ke, tolong orang kerja kahwin kat ujung tu, contoh lah kan, lalak meja tu, daripada cabar Allah SWT tak ada kerja. Jangan main-main, tuan. Allah, tuan tengok sekarang ramai orang cabar. Tuan ingat Sajat panggil Sajat. Dia pergi umrah. Dia punya mutawif tu, kawan saya punya kawan. Dia kata, Ustaz, masa dekat KLIA elok pakai kurta. Tapi lembik lentuk gitu lah. Sampai di Mekah, keluar daripada hotel, pakai telekong pakai. La ilaha illallah. Dia pergi tawaf tu, dia buat live apa semua. Live balik bilik, dia kata, tengok, aku tawaf tak ada apa-apa pun, tak ada pun kena apa-apa. Tuan-tuan, buat Allah SWT jawab balik cabaran An-Nadar Al-Haris. Allah SWT, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah SWT akan mengazab kamu sedangkan Nabi SAW ada di kalangan kamu. Mana Nabi SAW ada di kalangan mereka, Allah SWT tangguhkan dulu azab. Tangguhkan. Bukan tak turun, sabar dulu. Tangguh sebab Nabi SAW ada di kalangan mereka. Yang kedua, syarat yang pertama tadi Allah SWT tangguhkan azab. Yang pertama sebab Nabi SAW ada di kalangan mereka. Adanya para anbiya di kalangan umat-umat ni. Dan syarat yang kedua Allah SWT tangguhkan bala ni, tuan-tuan. Apa dia? Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah SWT akan mengazab kamu sedangkan ada lagi di kalangan kamu yastaghfirun, yang memohon keampunan daripada Allah SWT, istighfar pada Allah SWT. Sebab tu dua sebab ni Allah SWT tangguhkan bala. Walaupun syarat-syarat dia penuh dah layak dah mereka ni diazab oleh Allah SWT, tapi Allah SWT tangguh dulu. Sebab yang pertama adanya para anbiya, yang kedua adanya orang yang beristighfar pada Allah SWT.
Sebab tu tuan-tuan, Al-Harith, An-Nadar Al-Harith dan juga Utbah bin Abu Mu'ayyid, mereka tidak mati di Mekah. Walaupun Nabi SAW hijrah ke Madinah, mereka tetap ada di Mekah. Tapi di Mekah ketika itu ada lagi orang Islam yang istighfar pada Allah SWT, lalu mereka tidak dimatikan di Mekah. Di mana mereka mati? Allah Ta'ala seret mereka di Medan Badar, 150 km daripada Madinah. Di situlah mereka mati. Dua orang ni antara tawanan perang Badar, dalam 70 orang tawanan perang Badar, dia dua orang. Dan dia dua ni tuan-tuan dipancung kepala dia oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tembak. Allahu Akbar. Jauh daripada Nabi SAW, jauh daripada orang-orang yang memohon keampunan daripada Allah SWT. Di situlah Allah SWT azab mereka ni, tuan. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, nak turun azab ni, kalau tempat tu tak ramai orang alim, Allah SWT akan keluarkan dulu orang alim. Contoh, macam kita tengok bagaimana Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam ni tuan-tuan, kaum dia tuan-tuan yang mengamalkan homoseksual. Tuan-tuan, kaum Nabi Lut ni adalah manusia yang pertama dalam sejarah mengamalkan homoseksual. Tuan-tuan, kadang-kadang puak-puak ni kita pening tengok, tuan. Tuan-tuan, kambing kan, kambing jantan, kambing betina, dua-dua dia janggut. Kadang-kadang kambing betina lagi panjang janggut daripada kambing jantan. Tapi tuan-tuan tak pernah tengok jantan tinggi, jantan tak pernah. Mesti tahu cari pasangan, tak? Itu binatang, tuan-tuan. Ini manusia Allah Ta'ala bagi akal, ya Allah. Tuan-tuan, ni kau Nabi Lut alaihissalam banyak kali berdakwah pada mereka supaya mereka tinggalkan perbuatan keji. Sebab tuan-tuan, seronoknya mereka buat kerja ni bukan setakat sorok-sorok buat tepi jalan. Seronok. Malah mereka ugut Nabi Lut alaihissalam, jangan campur urusan mereka. Malah mereka ancam nak pukul Nabi Lut alaihissalam. Sehingga kan Nabi Lut alaihissalam, tuan-tuan, tak upaya dah doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan petunjuk, maknanya diberikan peringatan kepada kaum dia. Lalu Allah SWT perintahkan 3 malaikat. Kalau kita buka tafsir Imam Ibn Qasir rahimahullah ta'ala, 3 malaikat ni siapa? Jibril, Mikail, Israfil. 3 malaikat turun ke bumi menyerupai orang lelaki. 3 orang pergi rumah Nabi Ibrahim AS dulu. Pergi dulu rumah Nabi Ibrahim AS. Sampai rumah Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim pun seronok tengok tetamu jemput masuk. Sembelih kambing, buat bakar kambing apa semua, hidang-hidang tak makan. Allah, Nabi Ibrahim kata ni bukan orang ni. Pasal kalau manusia, kambing tu tak belum hidang dah tanya dah, lambat lagi ke? Ni tak ada ke kuah-kuah asam nak cecah-cecah, tak ada. Black pepper tu pun, tengah bakar tu potong sikit dah rasa. Ni kalau manusia. Ini hidang tak makan. Lalu kata malaikat, kami ini utusan daripada Allah SWT, kami nak menyampaikan berita gembira kepada kamu, wahai Ibrahim, yang mana isteri kamu akan mengandung dan kamu akan dapat anak, dan anak kamu akan jadi Nabi macam kamu juga. Nabi Ibrahim AS dengar gelak, kan? Gelak, tapi gelak cara-cara Nabi lah, bukan gelak cara kita, tak? Gelak kita uduh. Gelak cara-cara Nabi. Sebab Siti Sarah masa tu umur 90, kan? Umur 90 dia nak mengandung apa? Habis makjud telan so mengandung. Tapi itulah kehendak daripada Allah SWT, dapat Nabi Isa AS. Daripada Nabi Isa AS dapat pula Nabi Yaqub AS. Nabi Yaqub digelar Israel. Daripada Nabi Yaqub ni lahir 12 orang anak, antaranya Nabi Yusuf AS. Daripada 12 orang anak ni lah berkembang biaknya keturunan Nabi Yaqub, ataupun dikenal dengan nama Bani Israel. Kemudian kata malaikat tadi, kami nak pergi jumpa ke rumah saudara kamu Lut untuk kami sampai ke pesanan bahawa kami akan azab bumi kaum ni. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS tahan malaikat dan tak nak pergi. Tuan-tuan, yang kata Nabi-Nabi AS ni, walaupun kaum dia bangkah, tapi dia tak ada sifat sayang pada kaum, pada kaum Nabi Lut. Tapi bila malaikat kata ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Ibrahim AS, berlemah lembutlah dengan mereka. Tu Nabi-Nabi AS, walaupun bantah macam mana pun suruh. Sebab tu kita ni tak boleh jadi Nabi-Nabi, tak boleh payah, pasal kita ni kurang sabar. Cuba kalau kita tak, malaikat cakap itu, kita mesti mau jawab, kau hengkang lebih sikit, aku lama dah geram tu, kau pijak lebih sikit. Tu kalau kita ni tak sabar.
Lalu pergilah 3 malaikat tadi bertemu dengan Nabi Lut AS. Sampai-sampai di rumah, jumpa anak perempuan itu. Tanya abang kau ada rumah? Ada. Kata kami datang. Cara begitu budak faham tak? Itu. Berlari anak Nabi Lut AS balik, beritahu. Tengok Nabi Lut datang. Tengok malaikat tadi menyerupai lelaki yang handsome dan tampan dan gagah. Risau Nabi Lut AS nak bawa balik rumah pasal tahu perangai kaum dia. Tapi bawa balik ialah data tamu. Tuan-tuan, tidak ada seorang pun yang tahu kedatangan 3 malaikat yang menyerupai orang tadi, melainkan keluarga Nabi Lut AS sahaja. Siapa yang pecah lubang? Bini dia. Bini dia beritahu, tengok ada orang lelaki datang, pergi turun tu, sanggup pergi kampung. Oi, rumah aku, jom, rumah aku ada baik ni 3 orang lelaki, macam Korea, contoh. Enggak, dalam tafsir sebut kaum Nabi Lut ni datang pergi rumah Nabi Lut AS dalam keadaan bergembira, seronok pergi, sampai mereka goyang pintu, mereka goyang tingkap. Kata Nabi Lut, masa tu Nabi Lut AS tak tahu yang ni malaikat. Bila buka pintu, Nabi Lut AS kata, kau tolonglah, aku ada tetamu, jangan bagi aku malu, hormatlah tetamu aku. Dia kata tak ada, aku tak peduli. Dah, kalau ni kau ambil anak aku ada anak perempuan 2 orang ni, aku nikahkan dengan kau. Lepas tu kau buatlah apa yang patut. Aku nak yang dalam rumah tu, tak dapat pegang selak kain menjadilah. Contoh itulah. Allahu Akbar. Tentang saya ringkaskan, akhirnya Allah SWT perintahkan Nabi Lut AS keluar daripada rumah. Fa'asri bi ahlika biqit'in minal lail, maka berjalanlah kamu bi ahlika ni, pengikut atau keluarga. Sebab yang beriman dengan Nabi Lut AS ni tuan-tuan, hanyalah keluarga dia saja, bukan kaum dia seorang tak beriman. Hanyalah keluarga dia saja, itu pun bukan semua. Bini tak beriman. Tuan-tuan bayang, nak ajar pada kita, kalau kita rasa susah hati dan kalau kita kahwin, kita dapat pasangan yang kita susah hati, jangan yang kita dapat pasangan tak serasi, kalau kita diuji oleh Allah SWT dapat pasangan tak elok, jangan susah hati. Sebab Nabi-Nabi AS juga diuji dengan perkara macam ni. Kan kita tengok dalam masyarakat ramai tu, kadang kita tengok lelaki elok, muka pun warak, mata pun redup, cakap pun elok, jalan pun lembut, tapi dapat bini lah Allah menjawab begitu. Tuan, sepatah dia cakap, 10 patah dia jawab, dan belum cakap lagi dah jawab. Ayah tu bunyo tu, dah malam nak bergaduh, sudah tidur surau, manjang tidur surau. Kita datang pagi subuh tengok haji tu ada, Ji, awal sampai kiam mulai kata, pada bergaduh dengan bini. Nampak? Kadang-kadang bini dapat bini baik, binilah ambil anak pergi sekolah, hantar anak pergi sekolah, binilah masak, binilah kerja, binilah gosok baju, bini basuh baju, bini lipat baju, pergi pasar, semua bini. Laki mana? Pergi ride Lemang Toki, lajak sikit kedai buah Terengganu. Siapa gelak tu dia tahu tu. Tuan-tuan, tak ada dah. Bini dan nasib lah tuan-tuan, nak macam mana? Nabi-Nabi AS juga diuji. Nabi Nuh AS bini anak bini tak beriman. Tuan-tuan, bi ahlika bi qit'in minal lail, sebahagian daripada malam. Kata ulama tafsir, bi qit'in ni malam yang lewat, makna menjelang subuh. Sebab kalau malam awal, sebagian malam, mana awal malam, tuan-tuan, puak-puak ni tak tidur lagi. Takut dia sedar bila Nabi Nuh AS keluar daripada rumah, mereka nampak. Biasalah puak-puak tak sembahyang subuh ni malam tak tidur kan, tengok bola, tempel lit pukul 3 pagi, lepas kedai mamak asyik okok dan mendang makan, tak tidur lagi, tengok TV kan. Dia dah dekat subuh pun dia tidur puak-puak ni. Jadi biqit'in minal lail, dah lewat malam menjelang subuh kan. Wattabi' adbarahum, lalu kamu ikutlah daripada belakang. Ikut Nabi Lut asal ikut daripada belakang. Dan kata Allah SWT pesan, wala yaltafit minkum ahad, jangan seorang pun toleh belakang walau apa pun terjadi. Teruskan perjalanan mereka menuju ke Palestin tuan. Ketika mana Nabi Lut AS sudah keluar daripada bumi Sodom, ketika itulah Jibril menggoncang bumi Sodom. Lalu diangkat di bumi Sodom ni tuan-tuan, naik sampai ke hampir menghampiri langit. Kalau dalam tafsir disebut, sehinggakan malaikat di langit boleh mendengar kokokan ayam. Mana rapat dengan langit, kemudian diterbalikkan, diterangkupkan, kemudian dihempas ke bumi, dan jadilah seperti mana yang kita kenal dengan nama Laut Mati sekarang.
Tuan-tuan, sebab tu ada hadis, tuan-tuan, Nabi SAW larang kita pergi tempat-tempat bala ni. Larang. Nabi SAW sendiri kalau lalu tempat-tempat yang pernah dibala, Allah SWT turunkan bala, dia akan tutup kepala dia, kemudian dia lajukan perjalanan. Kalau naik kenderaan, dia akan pacu kenderaan supaya laju jalan. Tapi cuma kita kadang-kadang sesekali pergi Jordan ni tak, nak melawat lah, nak tengok apa yang ada kat laut mati tu, pergilah. Tak dosa pun, cuma menyalahi sunnah. Pergi laut mati ni tak ada apa kan. Dia lalat yang main busuk je kan. Adalah Arab gila bawa kuda, bawa unta untuk kita ambil gambar. Ada. Ambil datang, kita duduk sekejap, duduk ambil gambar, balik lah. Jangan tuan-tuan salin pula pakai swimming trunk, pakai terjun dan terjun tiruk dalam tu, jangan. Berendam pakai, jangan. Ambil gambar, balik. Habis itu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu tuan-tuan, jangan pandang rendah dengan orang yang istighfar kepada Allah SWT, jangan. Sebab kadang-kadang setengah-setengah tempat dia tak suka orang suruh orang masjid ni, tak suka. Sedangkan orang suruh orang masjid ni lah yang banyak istighfar kepada Allah SWT. Mereka ni lah yang menahan bala turun kepada kawasan tu. Kadang-kadang tengok, kadang-kadang tak suka. Kita ajak pergi surau, kata marilah surau macam-macam program nak buat. Ni tak lama lagi nak buat subuh macam Jumaat. Contoh kan. Ajaklah. Dia kata engkau nak semayang, engkau punya pasal lah, jangan sibuk kau orang. Orang ni macam-macam hal. Macam malam minggu ni pasal malam ada. Malam Jumaat pasal malam tua pula. Contohlah kan. Macam-macam kerja nak buat, orang meeting, orang kerja macam-macam, kau sibuk nak semayang, kau punya pasal lah. Pasal sibuk orang. Apakah boleh nak jaga kubur aku? Marah lah tu. Nampak kita balik surau, marah. Tu semua tak guna tu, ahli syurga tu. Orang lain semua neraka. Marah gitu. Padahal kita nak ajak benda kebaikan. Yang pelik, bila nak tahlil, bila mati, cari orang surau. Dia tak panggil geng-geng joran dia pergi baca tahlil, tak ada. Yang surau orang. Allahu Akbar. Lepas tu jangan pandang remeh tuan-tuan, kuasa istighfar. Malah tuan-tuan, istighfar ni juga tuan-tuan, Allah SWT beritahu dalam surah Nuh kelebihan kita istighfar kepada Allah SWT dalam ayat 11 sampai ayat 12. Kan Nabi Nuh AS tuan-tuan, kaum dia tak beriman kepada Allah SWT dan diuji oleh Allah SWT dengan kemarau yang panjang. Kemarau, kalau kita buka tafsir Ibn Abbas, disebut kemarau berapa lama? 40 tahun. 40 tahun kemarau. Tapi yang kata Nabi Nuh AS itu kan dakwah pada kaum dia. Ajak, minta fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Bila diuji oleh Allah SWT dalam keadaan kaum dia tu tuan-tuan engkar dengan perintah Allah SWT, kata Nabi Nuh AS, lalu aku berkata kepada mereka, marilah kita beriman, marilah kita minta keampunan kepada Allah SWT. Sesungguhnya Tuhan aku, innahu kana ghaffara, Tuhan aku ni maha pengampun, marilah kita minta keampunan daripada Allah SWT. Tapi tuan-tuan, yang kata Nabi Nuh AS ni kaum ni tuan-tuan, bapa adegil, tak beriman dengan Allah SWT. Tuan-tuan, sampai Nabi Nuh AS tuan cerita bagaimana setiap kali dia berdakwah pada kaum dia, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum, setiap kali aku dakwah mereka, aku ajak mereka beriman kepadamu wahai Allah, ja'alu asabi'ahum fi azanihim, mereka ambil jari mereka, mereka masuk dalam telinga, cocok ni, kiri kanan cocok ini, depan Nabi Nuh AS, cocok. Tak nak dengar dakwah Nabi SAW, dakwah Nabi Nuh AS, tak nak dengar. Kalau bukan setakat tu, wastaghshaw siyabahum, mereka angkat kain selangkup kepala depan Nabi Nuh AS. Dalam kau tak mengikut dakwah, menganjing pula depan Nabi Nuh AS. Allahu Akbar. Tapi yang kata Nabi Nuh AS dalam keadaan kaum dia macam tu pun berdakwah pada kaum dia 950 tahun. Punya sabar. Kalau setakat dakwah aja tak apa, kadang dakwah-dakwah kena pukul lah. Bini tengok balik malam tak balik, mana abang Noh tak balik-balik, ni pergi cari, tengok-tengok dah terlepak tepi jalan, kena pukul macam Piramli, kena pukul dengan saripul. Bawa balik kan, lebih kurang suruh dah sihat balik, keluar balik dakwah lagi. Ya Allah, kalau kita lah tak ada, tak mampu tu. Contohlah macam saya kuliah ni kan, saya kuliah ni, depan saya ni ramai tengok handphone daripada dengar kuliah. Memang saya tutup kuliah. Tu tak campur yang tidur lagi, bukan surau ni lah, surau tempat lain. Nak kuliah apa tuan-tuan?
Kalau ramai tengok handphone daripada dengar kuliah, baik tutup je lah kan. Buat air kopi, minum cecah biskut lutut. Kan? Tapi yang kata Nabi Nuh AS ni sabar. Nabi Nuh AS minta kamu istighfar pada Allah SWT. Kalau kamu istighfar pada Allah SWT, nescaya kamu akan dapat. Yang pertama, yursilis sama alaikum midrar. Kamu akan dapat hujan yang lebat diturunkan daripada langit. Midrara ni kata dasar. Kalau bahasa Arab, unta betina yang mengeluarkan susu yang banyak. Tapi disebabkan wayul siris sama ni daripada langit, maknanya hujan yang turun dengan lebat, diturunkan hujan dengan lebat. Istighfar kepada Allah SWT. Kemarah 40 tahun dah, kau minta ampun kepada Allah SWT, nescaya Allah SWT akan turunkan hujan lebat. Dan hujan yang lebat ni pula, dia hujan yang bermanfaat. Sebab hujan kalau lebat pun tak manfaat masyarakat kan. Tengok kamera hari ni 4 orang kata 2 orang mati kan, 2 orang cedera, tanah runtuh. Sebab hujan lebat banjir kan, macam-macam kita ni. Jadi bila sebab tu hujan, kalau hujan lebat ni sunat doa, Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah jadikan hujan yang turun ni bermanfaat. Jadi bermanfaat. Jadi hujan yang turun bermanfaat. Itu yang pertama, kalau kita banyak istighfar pada Allah SWT. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwal. Allah SWT akan perbanyakkan harta kita. Wa yumdidkum ni kata ulama tafsir, harta ada dah, Allah SWT tambah lagi. Banyak istighfar pada Allah SWT, Allah SWT akan tambah harta. Menjazan ke terus? Terus Terus? Terus nak jawab pun takut macam mana? Macam mana nak ajak pergi Palestin perang? Terus baik. Kata ulama tafsir, wa yumdidkum ni makna Allah SWT tambahkan. Harta ada dah, tambah. Mana banyak istighfar. Kalau kita kecil, istighfar banyak, dapat kita usaha. Kalau rumah kecil, banyak istighfar, nanti dapat rumah besar. Tak ada pun dapat beli rumah lagi. Kan? Kalau anak seorang, istighfar banyak, nanti Allah SWT tambah anak. Kalau dah ada bini, sama ada tambah bini ataupun bini yang ada tu makin gemuk dan terdarah kerja. Allah minta maaf mak, gurau ada musibah. Tak maaf mak, gurau mak ya. Sekarang dia kata celaka Ustaz tu kona situ pula dia. Aku capkan video dia ceramah, apa pun tak tahu nanti. Itu nombor 2. Nombor 3, wabanin, anak-anak. Allah SWT akan bagi kita anak kalau banyak istighfar. Tuan-tuan, kita ada anak, kita boleh cakap. Kalau orang tak ada anak, dia jangan main-main kan. Dalam luar nampak tenang, dalam luar tu dapat hidup dengan masyarakat Melayu pula. Lagi tak tahu arah hidup Melayu, tahulah. Tak ada anak, cakap. Anak ramai pun cakap. Tak kahwin pun cakap. Kahwin lambat pun cakap. Kahwin cepat pun cakap. Semua cakap kan. Bila kahwin lambat, dia kata itulah, dulu muda-muda tak nak kahwin, dia tua nak kahwin. Besok dia kau anak, ingat cucu. Cakap juga. Bila kahwin muda cakap itulah, tak ada kerja lain, nak mengawan nak kerja. La ilaha illallah. Bila tak kahwin, dia kata itulah, tak laku padan muka milia sangat. Itulah tak kahwin metro. Bila tak ada anak, dia cakap juga, pergilah cek di klinik. Cek salah seorang ada lah, sebab ada silap tu. Pergi cek. Bila anak ramai pun cakap kat, dia tu kalau beranak macam tikus. Anak kami ramai, la ilaha illallah. Situ pula benar. Jadi Allah banyak istighfar, Allah akan bagi anak. Wa yaj'al lakum jannat, Allah akan buatkan kepada mereka kebun-kebun. Makna hujan dan lebat turun, jadi kebun-kebun pun makin subur. Makna pada kita dapat rezeki makin bertambah. Rezeki-rezeki ni Allah akan beri kepada kita. Orang banyak istighfar, Allah akan murahkan rezeki. Dan kita pula rezeki ni kita pandang 2 benda je. Tak duit, minta darah. Itu 2. Kan? Orang tak nampak rezeki sihat ni pun rezeki kan. Tuan-tuan tidak akan, kita bukan tuan-tuan lah, kita ni semua ni tidak akan mensyukuri nikmat sihat selagi mana kita tak sakit. Percayalah. Besok sakit, besok kau tahu. Mari kalau aku tahu. Kalau aku tahu. Dah sakit, sihat ni okey lah, kita kata syukur aku sihat. Tapi kita cakap syukur tu lalu gitu kan. Tak macam kalau kita sakit, baru kita kata ya Allah sihat. Terasa semua. Masa kita sihat makin Allah. Rasa tu. Masa tuan-tuan juga rezeki. Tuan-tuan, kalau Allah SWT tak rezeki
pastikan tuan-tuan dengan masa. Tuan-tuan tak boleh duduk menjanda dalam surau ni dengan kuliah walaupun tidur. Contoh. Tuan-tuan ingat, senang ke nak datang surau masjid ni? Kalau tidak macam-macam hal. Kadang bukan senang kan, tuan-tuan Allah Ta'ala pilih, bukan senang datang. Kadang elok dah pakai jubah, dah bini tengking, abang nak pergi mana? Allah surau kata hari ni ada kuliah, kata ingat nak disuruh kejap. Dengan kuliah kejap lah, lepas isyak kan balik lah. Tuan-tuan ngada tu dapur tu macam benda, tak ada boreh, tak ada gula, tak ada tepung, habis semua dah habis dah. Jom pergi kefo. Buka jubah, pakai jubah roda sampai kat rumah. Allahu Akbar. Dah lelaki penakut bini waktu. Tak ingat senang. Allahu Akbar. Kemudian yang kelima, yaj'al lakum anhar. Allah Taala akan buatkan kepada kalian sungai-sungai. Mana hujan lebat, sungai pun ada air balik, mengalir balik macam biasa. Sungai sebelum ni kering, jadi bila hujan lebat air mengalir balik. Air ni sumber kehidupan. Allah Taala akan bagi kita sumber kehidupan. Dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah tuan-tuan, ya, 5 kelebihan kita banyak istighfar pada Allah SWT tadi saya sebut. Yang pertama, Allah SWT akan turunkan hujan. Yang kedua, Allah SWT tambah harta. Yang ketiga, Allah SWT akan beri kita anak. Yang keempat, bagi murahkan rezeki. Yang kelima, Allah bagi kita sumber kehidupan yang lebih baik. Allahu Akbar. Batu Imam Hasan Al-Basri, tuan-tuan, satu hari datang satu kampung, datang jumpa, wahai tuan guru, ke kampung kami kemarau, apa yang patut kami buat? Kata Imam Hasan Al-Basri, pergi balik istighfar banyak-banyak. Kemudian datang lagi satu keluarga, wahai tuan guru, kami ni kahwin lama, tak ada anak, apa yang patut kami buat? Pergi balik istighfar banyak-banyak. Lalu kata, datang lagi satu keluarga, dia tu, wahai tuan guru, kami ni miskin, habis air dah kami buat, habis dah buat cara, tak ada juga, tetap miskin, apa patut kami buat? Kata Imam Hasan Al-Basri, pergi balik istighfar banyak-banyak. Tu anak-anak murid tengok ni. Lalu kata anak murid, wahai tuan guru, kenapa soalan yang berbeza, 3 soalan yang berbeza, jawapan yang sama? Jawab Imam Hasan Al-Basri, aku mengambil iktibar daripada ayat surah Nuh ayat 11 sampai ayat 12. Tuan-tuan, sebab tu kata Nabi SAW dalam kitab Ihya Ulumuddin, tulisan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa yang melazimkan istighfar. Melazimkan ni makna banyak istighfar. Orang yang suka istighfar, dia tak ada mulut istighfar kan? Kadang terkejut pun istighfar, tak ada nak mencarut tentu pasal dia. Istighfar, lazim istighfar, maka Allah SWT akan jadikan jalan keluar daripada setiap kesulitan hidup dia. Dan Allah SWT jadikan kesulitan itu sebagai kelapangan bagi dia. Tuan ingat senang. Tuan, kalau nak jadi sesuatu hal, tuan, kalau kita tak tahu cari jalan penyelesaian, sakit kepala itu. Dan jadi Allah SWT kata, aku bagi kesulitan tu, aku tukar jadi kelapangan kepada kamu, dan Allah SWT akan memberinya rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah tuan-tuan, moga-moga kita ni tuan-tuan, Allah SWT tergolongkan kita dalam golongan yang banyak istighfar pada Allah SWT, tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita istighfar pada Allah SWT, Allah SWT akan beri kelebihan-kelebihan yang kita baca tadi. Mudah-mudahan tuan-tuan, segala amal kita, amal baik kita, insya-Allah Allah SWT akan nilai dan menjadi hapuan atau menjadi bekalan untuk kita balik bertemu dengan Allah SWT di pada masyarakat kelak, insya-Allah. Dan saya mohon maaf dan ampun jika saya terkasar bahasa. Ada rezeki, ada umur, ada jodoh, bulan depan kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi.